ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور
وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku, Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First Move Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritual. First Move Childcare Center ini, First Move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim. Para penonton yang terhormat sekalian, saya terasa-rasa macam bersalah juga. Orang terkocoh-kocoh, ada berkataan terkocoh-kocoh, dah nak sembahyang Isyak, bila nak doa sikit, bila nak buat sekolah ba'diyah lagi, kita nak bermula 9.15. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah saya pun bersimpatilah dengan teman-teman berkocoh-kocoh ni tuan-tuan dan puan. Tapi apa pun dah 100 hari ni ustazah, hari ni tuan, kita hari ni malam yang ke-127 malam. 127 malam kita ke udara almost non-stop, continuously. Alhamdulillah. Dan pagi pun ustazah 127 pagi. 127 pagi dengan titisan embun pagi. Malam ini insya-Allah nama program kita, payungnya ialah Salam Husnul Khatimah. Salam Husnul Khatimah, di dalamnya kita payung, ada sub-sub payung. Payung kecil, payung kecil, payung kecil, payung kecil, untuk membincangkan berbagai-bagai tajuk. Malam ni yang kita bincangkan ialah persoalan mengenai masalah kepimpinan dalam keluarga. Saya tadi bila kita dah tembak awal-awal tadi, dalam pukul 4.30 kita dah tembakkan poster, ramai, saya kira tadi mungkin ada 7 orang yang mengatakan, yang telefon saya, tajuk tu baik, tajuk cantik, tajuk itu kata Tan cantik. Kali ini yang banyak telefon saya orang lelaki-lelaki, biasanya orang perempuan yang telefon saya. Tapi bila soal kepimpinan ni, Tuan Zaid, nampaknya yang telefon saya ada 7 orang tadi, 6 orang lelaki-lelaki, 1 orang perempuan yang telefon. Jadi maknanya dia ada kesedaran lah bahawa kepimpinan tu biasanya merujuk kepada ketua keluarga, iaitu orang lelaki-lelaki lah. Alhamdulillah. Orang perempuan pun merupakan juga pemimpin-pemimpin dalam keluarga. Nanti kita baca beberapa potongan hadis tentang itu insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, bila sebut tentang kepimpinan ni, sebagai sikit daripada saya dalam this is my take, saya nak bagikan sikit dalam masa setengah minit begitu ya. Maknanya dalam apa benda pun yang kita buat mesti ada pemimpin. Sekecil-kecilnya, organisasi yang paling kecil, katakanlah kedai runcit tuan-tuan, bapa, 3 orang anaknya dengan pembantu 2 orang, ada pemimpin. Pemimpinnya ialah bapa. Bapa decide apa nak beli, bapa decide apa nak jual, bapa dan decide nak tambah modal, bapa decide nak kurangkan barangan ini, nak lebihkan barangan ini. Bapa yang decide mana-mana supplier kita nak beli, mana supplier kita nak buat. Itu pemimpin. Itu yang kecil. Yang besar, sekolah pun ada pemimpin. Sekolah rendah namanya guru besar, sekolah menengah namanya pengetua. Di universiti pun ada pemimpin. Yang namanya Vice Chancellor, yang namanya Timbalan Vice Chancellor dan sebagainya. Jabatan-jabatan yang saya biasa dulu bekerja dengan jabatan, tuan-tuan. Saya pernah bekerja di daerah dulu, tuan-tuan, sebagai Ketua Penolong 1 pegawai daerah di Kuala Selangor satu masa dulu. Pun DO saya adalah pemimpin. Saya pemimpin nombor 2 di daerah itu ketika itu, tuan-tuan dan puan, pemimpin. Jadi maknanya apa lagi negeri, apa lagi negara, apa lagi umat,
Masya Allah, lagilah tugasan pemimpin itu sangat penting. Tapi kita tak cerita yang besar-besar ni. Dimensi kita tak besar-besar. Kita nak pergi keluarga, unit-unit kecil masyarakat yang namanya keluarga. Dan kita nak tengok unsur kepimpinan dalam keluarga. Jadi tuan-tuan dan puan, kita ada 2 orang kita punya regular, saya akan namakan regular begitulah. Yang pertama Ustazah Isfadiah Muhammad Dusuki, tuan-tuan dan puan, yang bersama dengan kita, alhamdulillah. Nampaknya ratingnya cukup baik, tuan-tuan. Salah satu kita punya 2-3 malam yang lepas dan yang berikutnya, kita punya hits tu, dia punya reach sampai 115,000, tuan-tuan. Tinggi 115,000. Alhamdulillah, dengan dia punya viewership pun tinggi dan sebagainya. Maknanya tuan-tuan dan puan, orang dahagakan. Orang-orang dahagakan ilmu, dahagakan sikit tuan-tuan input-input yang nak diberikan untuk dibenongkan oleh mereka, dimenongkan. Apa aku nak buat? Ini masalah yang diciptakan, ini masalah yang diberitahu, dan ini penyelesaiannya. Tips-tips daripada Ustazah nanti, tips-tips daripada Tuan Zaid nanti. Yang kedua tuan-tuan dan puan ialah Tuan Zaid. Tuan Zaid Muhammad, insya-Allah saya kebetulan baru makan pagi dengan beliau, tuan-tuan. Hari Ahad yang lalu, masya-Allah. Rezeki tuan-tuan, nak berjumpa dengan isterinya, nak berjumpa dengan anak-anaknya. Masya-Allah, tuan-tuan dan puan. Jadi pertemuan di alam maya ni kita bertemu, pertemuan yang betul-betul in person kita bertemu. Oh, cantiklah tuan-tuan, cukup cantik, seronok sangatlah pertemuan yang seperti itu. Apapun tuan-tuan dan puan, saya ingat nak memulakanlah. Kalau boleh tuan-tuan, like and share sekarang ni, like and share and tag. Like and share and tagging kawan-kawan kita, tuan-tuan. Gunakan jari-jari kita ni, senang aja, share. Ambil butang share, tekan aja. Tuan-tuan dapat, tuan-tuan, untuk kita mempersebarluaskan ilmu yang akan diberikan kepada kita. Untuk anak-anak kita, untuk saudara mara kita, untuk sahabat-sahabat kita seluruhnya. Supaya dapat menikmati sajian. Tadi, tuan-tuan, sajian nasi sudah berlaku, sajian lauk sudah berlaku, sajian sayur sudah berlaku. Sekarang inilah sajian ilmu untuk kita bina jiwa dalaman kita, insya-Allah. Saya nak minta Ustazah Isfadiah untuk memulakan perbincangan ini. Kita bagi ladies first lah, Tuan Zaid. Boleh. Jadi Tuan Zaid bersama kita, Tuan Zaid Muhammad, tuan-tuan dan puan, seorang konsultan, pengarang buku dan juga banyak memberikan counselling kepada hal-hal mengenai keluarga, mengenai kemasyarakatan. Begitu juga Ustazah Isfadiah, tuan-tuan, banyak tulis buku-buku dia cantik-cantik, tuan-tuan. Grafik dia fantastik, dia buku dia, tuan-tuan, insya-Allah. Jadi saya harap nanti buku-buku kalau ditunjukkan, saya harap tuan-tuan, marilah kita sama raikan apa juga hasil-hasil yang diterbitkan oleh dua-dua orang ni untuk jadikan perubahan dalam hidup kita. Untuk memulakannya, Ustazah Isfadiah, apa yang cantik nak dimulakan dalam masa 3-4 minit sebagai mukaddimah, kalau misalnya tajuknya persoalan mengenai kepimpinan dalam keluarga. Sila Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Datuk, begitu juga dengan sahabat panelis saya, Tuan Zaid, apa khabar semua? Dan juga kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton live pada kali ini, sangat cantik dan sangat indah kita punya perbincangan pada malam ini. Satu kepimpinan yang sangat kita dahagakan dan penting dalam kehidupan kita. Jadi saya nak mulakan dengan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini sangat famous, hadis ini sangat popular, tapi saya ambil petikan sebab hadis ini agak panjang, jadi saya ambil petikan yang memang related ataupun relevant dengan kita. Di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa warajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Jadi di sini asalnya hadis ni yang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan dalam hadis ini yang sangat indah, yang sangat cantiknya Datuk Tuan Zaid, adalah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut satu persatu, dan antara individu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah individu seorang lelaki dan juga seorang isteri. Dan saya kira Nabi Muhammad SAW, dia apabila dia sebut, bermaksud perkara itu benar-benar penting. Perkara itu benar-benar utama. Dan andainya, kita actually boleh ambil formula ataupun buat formula daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW.
Dan tuan-tuan puan-puan, kalau hadis Nabi ni, tuan-tuan puan-puan, saya juga sangat faham dan sangat mengerti bahawa di mana Allah berfirman ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi itu dia bercakap dengan hawa nafsu dia, bahkan apa sahaja yang keluar daripada lisannya itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah tanda bahawa kita ini manusia yang perlu belajar dan sentiasa memikirkan perkara-perkara ini. Baik, apakah maksud dia? Maksud dia yang saya bacakan hadis tadi, warajulu ra'in ala ahli baitihi. Seorang lelaki merupakan pemimpin kepada ahli keluarganya, anggota keluarganya, ya. Kemudian wahwa mas'ulun anhum, dan suami itu akan diminta pertanggungjawaban terhadap mereka di hadapan Allah nanti. Okay. Seterusnya disebutkan di sini bahawa wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha. Manakala perempuan pula dia merupakan pengurus untuk rumah suaminya, wa waladihi, dan juga pengurus anak-anaknya. Wahia mas'ulatun anhum, dan sesungguhnya dia juga akan ditanya tentang urusan yang berkaitan dengan rumah suaminya dan juga urusan anak-anaknya. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dikasihi, kalau kita ni, saya suka dengan apa yang Datuk sebut tadi, husnul khatimah. Jadi bila husnul khatimah, kita nak tamatnya hayat kita di dunia ini dalam keadaan yang baik. Jadi bermaksud kita harus menyediakan persiapan. Maka persiapan yang paling jitu adalah persiapan yang orang kata smart preparation ini adalah dia kena ada bimbingan daripada Rasulullah. So kita, Nabi dah ajar kita dah, kamu akan ditanya nanti. Yaumul hisab ni kita akan dihisab, kita akan juga ditanya hari pengadilan. Allah akan tanya set-set soalan. Dan antara soalan dia itu, Nabi dah sebut dah, seorang lelaki akan ditanya tentang keluarganya, tentang setiap ahli keluarganya, tanggungjawab dia, peranan dia, ya, bagaimana dia membesarkan anak-anak dia, ya, bagaimana dia berhubung, berkomunikasi, apakah matlamat dia, hala tuju dia, objektif dia, misi dan visi dia dalam hidup, begitu juga dengan anak-anak dan sebagainya, kan? Jadi itu adalah tanggungjawab seorang bapa dan Allah akan tanyakan kita yang itu. Manakala kaum wanita ataupun para isteri, kita adalah mas'ulatun, kita adalah pemimpin di dalam rumah suami kita. Maksudnya bila kita pemimpin, maka kita ada buat decision, ya. Kita juga merancang, kita juga menyelesaikan masalah. Semua perkara ini ada di dalam kepala kita dan juga dalam perhatian kita. Dan Allah akan tanyakan tentang urusan tersebut dan khususnya juga urusan tentang anak-anak. Namun ada satu sudut lain yang perlu kita lihat. Seorang pemimpin, dia biasanya kalau kita tengok pemimpin organisasi ke, kan, pemimpin contohnya di sekolah PIBG ke, pemimpin di mana-mana setting, dia akan disupport ataupun disokong oleh orang-orang bawahan dia, ya. Jadi kalaulah seorang bapa ini dia menentukan hala tuju, menguruskan anak-anak dia, dia melihat pandang jauh, maksudnya matlamat jauh dia, pendidikan anak-anak dia bagaimana, pendidikan isteri macam mana, pendidikan diri sendiri semua bagaimana. Okey. So mungkin dia boleh fikirkan, tapi tidak bermakna dia yang harus melakukan segala-galanya seorang diri. Begitu juga seorang isteri apabila dia berada di rumah suaminya, apabila dia berurusan dengan anak-anak. Bukan bermakna dia pengurus maka dia yang kena buat daripada A to Z. Jadi kita ni selaku ahli keluarga ataupun rumah tangga, maka kita harus membantu. Pemimpin ni mesti dibantu. Mana-mana pemimpin, di mana-mana setting pun, dia mesti ada tim dia, tim penggerak dia, tim penyokong dia, tim pembantu dia, kan. Yang dikehadapankan adalah dia, tapi ada orang lain yang membantunya. Datuk dan juga Tuan Zaid, saya mohon izin minta tambah panjang sikit. Sebab Sila. saya ada satu kisah yang saya dapat. Ini kisahnya seorang isteri yang dia berkahwin, ya, dengan suami isteri lah ni. Dah berkahwin, dah mempunyai 3 orang anak. Daripada 3 orang yang anak ni masih kecil-kecil lagi lah, kan. Maklum lah, kan. Jadi diorang ni orang kata setahun 1 ke 2 tahun 1 macam tu lah. Ada yang 2 tahun, ada yang setahun 1. Waktu hari raya, jadi mereka balik kampung ke rumah mak sebelah isteri lah. Balik kampung. Jadi sebelah mak rumah isteri ni
macam yalah anak-anak biasa kan. Jadi dia pun nak sibuk tolong masak, tolong itu, tolong ini. Mak dah tua. Jadi takkan nak mengharapkan mak pula masak untuk anak, menantu, cucu, cicit dia. Jadi dialah yang masak. Jadi bila dia masak, berpeluh-peluh ni dekat dapur. Kemudian dia tengok dah nak pergi sembahyang. Suami dia siapkan diri sendiri sahaja tanpa siapkan anak-anak. 3 orang anak dia masih lagi bugil-bugil, berlari sana lari sini, tidak diuruskan kan. Tidak dimandikan, tidak dipakaikan baju dan sebagainya, tuan-tuan puan-puan. Dan kemudian isteri ni dia mengadulah, cakaplah dengan mengadu dekat suami dia juga kan. Jadi dia kata, abang saya penat dah ni dekat rumah mak ni. Abang tolonglah anak-anak ni, siapkanlah dia dan sebagainya. Tuan-tuan perempuan tahu tak apa suami ni jawab kan. Dia maklumlah isteri ni pemimpin kan, ra'iyatun fi baiti ba'liha kan. Jadi dia ni sebab pemimpin dia ingatkan semua kena buat. So dia kata apa suami dia kata? Suami dia kata, tahu tak, selama abang hidup ini, seumur hidup abang tak pernah dengar mak abang suruh ayah abang buat kerja-kerja itu. Amboi. Sedihlah juga kan. Dan kemudian waktu makan pun macam tu Datuk, Tuan Zaid. Waktu makan, suami sibuk makan dulu, melahap dulu ni. Dia, si mak ni, sibuk bagi makan ke anak-anak. Dia lah yang paling last kan, sebab nak menguruskan anak-anak. Tak adanya istilah kata, okey ganti-ganti ke, nak makan sama sekali ke, tak apa saya tolong ke dan sebagainya. So perkara ini masih berlaku memang sangat menyedihkan lah. Jadi kena faham balik maksud pemimpin, pengurus dan pemimpin itu bukan dia yang buat segala-galanya, tapi kita harus bantu, bagi backup dan segala-galanya lah untuk menjayakan kepimpinan tersebut. Masya-Allah. Okey. Dah habis Ustazah. Alhamdulillah. Nampak gambar Ustazah ni gelap sikit. Sikit. Selalu terang. Tak nampak eyeshadow tu, tak nampak. Hari ni cahaya saya hilang lah Datuk. Tak payahlah, tak apa. Di dalam gelap tu hati terang. Yang disebutkan oleh Ustazah tadi, masya-Allah tuan-tuan dan puan, itulah prinsip laki-laki adalah ketua overall. Perempuannya, isterinya adalah biasanya menjaga, mendidik, bab mendidik, pasal lembutnya jiwa, halusnya tangan, tuan-tuan, berserinya muka seorang ibu, maka sudah tentulah Allah menjadikan dia pendidik utama dan pertama dalam keluarga dan sebagainya. Yang disebutkan tadi tuan-tuan, suami kata, mak aku tak pernah aku tengok suruh ayah aku buat kerja-kerja yang kau suruh aku sekarang ni. Tuan-tuan dan puan, nanti kita tengok mesti ada disebut nanti macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan, mengimbangi isterinya di rumah. Ini kita dengar cerita nanti. Mungkin Ustaz akan cerita-cerita tu. Saya nak pergi kepada Tuan Zaid. Tuan, seorang pakar keluarga namanya Dr. David Popino. David Popino dia kata, dalam kajiannya mendapati bahawa seorang bapa memberi impak yang sangat besar kepada kepribadian anak-anaknya. Okey. Ada satu pepatah Arab mengatakan dalam hal ini, ada kaitannya dengan ini. Apa dia kata? Al-waladu sirru abih. Maknanya seorang anak itu adalah bayangan ayahnya. Seorang anak itu adalah bayangan ayahnya. Maknanya apa yang Ustazah sebut tadi, kita nak panjangkan sikit tentang bab ayah ni. Ayah ni bayangan kepada anak-anaknya. Kalau orang putih kata apa? Like father, like son. Like father, like son. Tuan-tuan dapat itu. Banyak. Maknanya bahasa-bahasa dalam dunia ni, kalau kita kaji tuan-tuan, bertimur sampai barat, ada tu peribahasa yang menyuperai seperti itu. Maknanya ayah mencontohi anak, mencontohi ayah. Ayah kasar, anak kasar. Ayah tak hormat mak, anak pun tak hormat kakak-kakak dia, tak hormat nenek-nenek dia. Kerana ayah selalu menghentam mak dia, anak ni pun tuan-tuan tak segan-segan menghentam bapa, menghentam adiknya, kakaknya dan sebagainya. Dan satu lagi tadi, Ustazah, saya dah lama betul tak dengar perkataan melahap. Melahap dia, Ustazah, melahap. Masya Allah. Lama betul. Tuan, saya tak dengar perkataan melahap ni. Lama betul dah. Tapi Pak Lahap ni orang yang gelojoh sikit makan ni. Betul Ustazah? Gelojoh makan kan?
Pak Lahap, itu Pak Lahap ni. Jadi maknanya apa yang saya nak sebutkan untuk Tuan Zaid Muhammad untuk mengulas sikit tentang like father like son, ataupun tadi yang disebut tuan-tuan dan puan al-waladu sirru abi, maknanya seorang anak itu adalah bayangan ayahnya. Sila tuan Zaid, tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada Datuk Dr. Haji Hassan dan juga rakan panelis saya Ustazah, dan of course kepada semua yang setia menonton saban hari sehingga 127 hari 127,000 juga viewers dekat-dekat. Tahniahlah kepada Datuk kerana mengadakan program sebegini. Saya tengok topik tu pun saya excited dah sebenarnya, sebab topik ni memang saya minat. Kepimpinan dalam, apatah lagi dalam keluarga kita semua, terutama saya sendirilah, seorang lelaki, seorang ayah. Memang terkesanlah dengan tajuk ni sebab ini tanggungjawab kita. Ini adalah yang akan ditanya nanti. Allah Subhanahu Wa Taala tak akan tanya kita berapa banyak duit kau bagi ke anak-anak, berapa harta tinggal lepas meninggal, tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya mana kau bawa keluarga kau. Masuk syurga ke? Masuk syurga ke masuk ke mana kan? Itu yang buat saya risau sebenarnya sebagai seorang ayah. Dan sememangnya betul apa yang Datuk sebut tadi, banyak kajian menunjukkan peranan bapa ni sebagai pemimpin terlalu banyak. Kadang-kadang kita mengambil mudah. Saya banyak quote daripada Barat lah, sebab saya belajar ilmu parenting ni secara daripada Barat lah boleh kata. Tapi kita cuba adaptasi, dia tak lari jauh lah daripada Islamic sains dengan agama tu memang selari. Theodore Roosevelt kalau tak silap saya, bekas Presiden Amerika Syarikat zaman dulu, dia berkata menjadi seorang ayah ni atau menjadi seorang pemimpin keluarga ni, kita kena berhati-hati kerana anak-anak tak akan dengar apa kita cakap, tetapi mereka akan ikut apa yang kita buat. Itu saya pening kepala, sebab kita biasa suka menyuruh anak pergi tu buat ni, buat tu, buat ni, tapi dia tak apa nak dengar. Dia dengar, dia buatlah. Tapi bila apa yang kita buat, itu yang menjadi kesan kepada dia seumur hidup. Macam cerita Ustazah tadilah, kalau ayah tu tak pernah membantu ibu di rumah, itulah yang anak-anak dia akan buat later on. Jadi kitaran tu tak akan putus. Malah ayah tu sendiri pun belajar daripada ayah dia, sebab tak pernah bantu mak kan. Mak pun tak pernah suruh. Tak perlu suruh sebenarnya, kalau kita ni nak bantu tak perlu orang suruh kan. Kita nampak tak betul. Dan sebagai seorang pemimpin, kita nampak mana yang perlu dibuat, mana yang tak perlu dibuat. Bukannya kita bukannya kita diktator atau king, itu jawatan. Itu ramai saya perasan Datuk, ramai orang keliru bila sebut pemimpin ni, dia keliru dengan jawatan. Sedangkan jawatan dan kepimpinan tu berbeza. Jawatan tu macam Datuk tadilah sebut DO. Jawatan tu akan banyak level. Tetapi kepimpinan tu dia datang dari diri kita. Sebab nak tahu seorang pemimpin tu betul-betul pemimpin ke tidak, ialah apabila jawatan dia dah hilang ataupun bila dia berhenti dari jawatan tu. Macam contoh Datuk sekarang dah bukan DO lagi, dah bukan Exco lagi kan, tapi orang tetap hormat, orang tetap dengar kerana Datuk adalah sebagai pemimpin. Tak perlu jawatan pun, kita sendiri. Itu yang kita nak sebenarnya. Saya pun mencuba untuk menjadi orang yang apa dipanggil leadership without title. Pemimpin tanpa jawatan. Orang dengar ke tidak? Kalau kebanyakan yang saya nampak hari ini, mereka berselindung di sebalik jawatan. Jawatan dia sebagai ayah. Aku ni ayah, kau kena dengar. Sebab personality dia tak ada, kepimpinan dia tak ada. Hanya sekali dia tak memegang peranan sebagai ayah, anak-anak pun tak dengar. Malah contohlah minta jauh, jika berlaku perpisahan dalam keluarga tu, biasanya ayah-ayah begini, anak-anak pun tak ikut dah. Dia akan lebih kepada mak dia yang lebih personal. Jadi memang betul lah banyak peranan. Dan dalam buku saya pun ada kebetulan Datuk sebut pasal kajian tu, saya ingat saya pernah buat kajian masa saya menulis buku pun.
daripada University of Florida, kalau tak silap saya. University of Florida, ada saintis buat kajian. Jika anak ayah ni betul-betul bertindak sebagai pemimpin, Masya Allah, kesan dia sepanjang hayat. Anak-anak tu dari segi anak dia seimbang, dari segi emosinya terjaga, dari segi IQ-nya meningkat, social skill, leadership skill dia meningkat, dan dia happy. Anak tu dia bahagia, dan kesan dia berpanjangan. Dan masa kanak-kanak, masa kecil dia tak banyak buat perangai, dia banyak membantu kita. Bila sekolah menengah dah jadi remaja, dia tak adalah liar sangat, dia tak adalah nak bebas sangat. Dan bila dia masuk universiti dan bekerja, mereka ni menjadi ahli masyarakat yang berguna, yang ada value, yang ada nilai. Itulah hasil daripada kepimpinan peribadi seorang ayah tadi, dan juga mak. Dua-dua sama lah, cuma jawatan tu berbeza. Jawatan mak tu sebagai ibu atau mak, jawatan sebagai ayah. Tetapi sebab tu memang dalam Islam pun ada satu peringkat kedua. Kalau tak saya mungkin Ustazah lebih arif benda ni kan. Rasulullah SAW pernah berpesan ketika anak berumur remaja, betul tak, 7 hingga 14 gitu kan, kita perlu berkawan dengan anak. Maknanya kita letak jawatan seolah-olah kita letak jawatan sebagai seorang ibu atau ayah, tolak ke tepi, kita berkawan. Berkawan tu maksudnya sama level dengan anak-anak. Maknanya kalau kita ni ada kepimpinan, walaupun kita letak jawatan, kalau kita ni orang yang baik, pemimpin yang baik, orang akan ikut. Anak-anak akan ikut, insya-Allah. Itu yang kita nak. Sebab orang yang ada jawatan, dia akan anak buah dia ada satu perasaan takut sebab ialah kalau buat silap nanti kena hukuman. Sama juga kalau kita sebagai ayah, sebagai ibu, anak-anak takut dekat kita. Tetapi bila kita tidak bergantung sangat dengan jawatan tu, anak-anak atau anak buah kita akan hormat kepada kita. Dia berbeza antara takut, dan ini saya belajar. Takut dengan hormat 100 kali lebih power daripada takut. Kerana takut ni di depan. Bila orang tu dah tak ada jawatan, orang tu dah tak ada kat rumah, tak ada kat depan, dia mulalah buat apa ini. Tapi jika dia hormat, kita ada ke, kita tak ada ke, kita hidup ke, kita mati ke, dia akan tetap bawa nama baik keluarga. Kerana dia terlalu menyayangi kita sebagai pemimpin, dia terlalu hormat kepada kita, dia tak sanggup untuk melakukan sesuatu yang merosakkan nama baik. Jadi secara ringkasnya dalam mukadimah ni, kepimpinan itu kita kena bezakan dengan jawatan. Ini ramai orang keliru. Dan bila dia keliru, dia telah menyalahgunakan jawatan dia, jadilah kisah yang macam Ustazah sebut tadi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Tapi dua perkataan yang saya rasa lah di hujung tadi Tuan Zaid menyebutkan, dia antara hormat dengan takut dia. Dan hormat dengan takut ni ada kaitan dengan disiplin. Tuan-tuan nampak ni, disiplin barat, saya pun terbaca-baca juga. Misalnya penulis-penulis yang namanya Dr. Vasco Lopez, kemudian tu Dr. Hansa Bagava daripada Amerika Syarikat, banyak menulis persoalan mengenai hal bapa, tanggungjawab bapa, dan juga tadi pendisiplinan. Bapa ini dikatakan sebagai the discipline figure, maknanya orang yang meletakkan asas disiplin. Nah, saya nak bincang-bincang, nak tanya dengan Ustazah Isfariah tentang disiplin ni. Kalau kita tengok kita buka mana-mana pun literature. Kita buka negeri lah, ambil negeri lah tuan-tuan, ambil negeri lah Negeri yang berdisiplin, negeri itu lebih maju daripada negeri yang tidak berdisiplin penduduknya. Minta maaf lah saya sebut ni. Saya pun menyebut ni bukanlah mengatakan itu secara total. Jepun nampaknya disiplin. Korea disiplin. Jerman, Masya Allah, tuan-tuan kalau pergi Germany, tuan-tuan tengok macam mana disiplin mereka. Disiplin kerja dia, disiplin hormat kepada tuan-tuan kerja, pemimpin-pemimpin dia, disiplin mengikut masa dia. Masya Allah. Jerman ni merupakan salah satu daripada negara-negara di Eropah rasanya yang paling ke depan dalam hal-hal mengenai teknologi, mengenai automobil, mengenai industri berat dan sebagainya. Tapi bila dibawa kepada keluarga pula, jelas keluarga yang dia berdisiplin secara umumnya lebih ke depan daripada keluarga yang tidak berdisiplin. Rumah yang berdisiplin nampaknya pada umumnya
rumah itu seronok didiami oleh isteri, suami dan anak-anak dibandingkan rumah tidak berdisiplin. Dalam Islam dan dalam pendekatan barat kita dah tengok dalam Islam ni macam mana soal disiplin keluarga, maknanya suami yang dikatakan Ustazah ulas tadi, suami sebagai pemimpin dan akan ditanyakan kepada orang yang dipimpinnya, dan macam mana tentang disiplin ni yang mesti dijalankan, diletakkan asasnya oleh manusia disiplin, the disciplinarian man ni tadi, yang namanya ayah, yang namanya suami, yang mesti meletakkan asasnya di situ. Macam mana Ustazah? Ya, baik, terima kasih Datuk Tuan Zaid. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi disiplin ataupun peraturan kan, kalau kita sebut Islam ni, rata-rata ramai orang Islam sendiri pun dia akan mengakui kalau sebut Islam aja dia tak boleh lari daripada peraturan hukum hakam. Ada halal, ada haram, dan malah kadang-kadang mereka melihat Islam ini banyak haram. Itu haram, ini haram, itu haram, ini haram kan. Sedangkan sebenarnya hakikatnya kita tahu bahawa yang halal itu banyak. Dalam Al-Quran bila Allah sebut benda-benda yang haram, bermaksud yang haram tu sedikit. Buat apa Allah nak sebut benda yang banyak kan? Baik, Allah fokus kepada perkara-perkara yang haram supaya benda itu kita mudah faham. Tapi kita salah faham. Patut boleh mudah faham tapi kita ikut perasaan untuk memahami Al-Quran. Jadi bila kita sebut Islam aja banyak sangat larangan, banyak sangat hukum hakam. Dan bila kita sebut hukum hakam, peraturan, disiplin, dia nak jadikan kita apa? Dia nak jadikan kita baik, dia nak jadikan kita bagus kan. Saya teringat kalau saya bersalin Datuk Tuan Zaid kan, berpantang. Tu tempoh berpantang lah tempoh yang menyeksakan. Sebab tak boleh ke mana-mana, duduk dalam rumah aja. Macam PKP itulah kan. Kali ni PKP semua suami ke isteri ke rasa macam mana berpantang tu kan di dalam rumah, tak boleh nak keluar. Jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk kesihatan, kesejahteraan si ibu tu tadi. Jadi berpantang. Jadi bila saya nak fahamkan sebenarnya adalah konsep disiplin. Jadi kalau disiplin ni orang akan fikir kata semua tak boleh, itu tak boleh. Tak. Tapi dia adalah membentuk peraturan ataupun cara hidup yang bermaruah. Jadi disiplin ini menjadikan kita manusia sebagaimana manusia. Bukan manusia yang mempunyai sikap seperti yang ada di dalam zoo. Ya. Saya, Datuk dan Tuan Zaid, saya pernah tengok satu video ni, tajuk dia Nanny 911. Dan saya memang suka dia punya siri, dia ada episod dia kan, Nanny 911. Jadi ceritanya ada satu masa suami isteri ni dia mempunyai 2 orang anak. So dia buat laporan lah anak dia ini tak pandai nak mengemas diri dia, tak pandai nak urus diri dia. Jadi rumah dia ini sangat berbau busuk lah. Jadi Nanny 911 ni dia akan duduk di rumah itu selama tempoh seminggu. Tuan-tuan perempuan boleh pergi ke YouTube type Nanny 911 ya. Okey, dia duduk di seminggu tapi sehari yang pertama maksudnya dia bagi tempoh seminggu untuk mengubah keadaan rumah tersebut ya, persekitaran rumah tersebut. Jadi hari pertama dia akan perhatikan saja. So kalau dia tak faham dia akan tanya, "Oh ni macam ni ke? Ni macam ni ke? Macam ni ke?" kan? Jadi rupa-rupanya kisah untuk keluarga ini, Nanny tu dia kata dia tak pernah mencatat sesuatu yang banyak tak kena dalam rumah itu berbanding dengan rumah-rumah lain, tapi rumah itulah yang paling banyak. Tak pernah sebelum ini catat masalah. Okey, antaranya disebut satu persatu. Antaranya anak tersebut dibiarkan main dengan air dalam toilet bowl. Dan main dengan air toilet bowl tu bukan apa, dia pergi masukkan buku dia. Dan buku yang dia baca ABC tu, dia ambil daripada toilet bowl tu, dijilat pula. Allah. Dia ambil air tu, dia pergi basuhkan muka dia. Saya tengok berulang kali sebenarnya anak yang tak pandai cakap. Anak dia 2 orang tu, umur seorang dalam 3 tahun, seorang lagi 5 tahun. Jadi memanglah tak pandai lagi nak mengemas. Mak dan ayah dia lah yang mengemas. Dan bila dia makan, dia order pizza. Pizza makan, jatuh atas lantai, dia kutip balik. Dan kemudian anak dia ni bila dibagi cereal, dia akan campak cereal dan dalam rumah tu dia bela khinzir sebagai binatang peliharaan. Jadi campak cereal, jadi yang bab 1 ni, khinzir ni, dia akan keluar jadi menyodok, jadi vacuum lah. Jadi vacuum kan. Jadi anak dia tu tak pandai makan nak masuk ke dalam mulut.
Jadi rupa-rupanya bila diperhatikan hari pertama, anak-anak itu mengikut rentak mak dan ayah dia. Mak dia bila bagi makan kepada si khinzir tu, dia akan ambil makanan khinzir tu, dia pergi campak. Tabur. Jadi anak tu bila nampak cereal, dia tak ingat diri dia. Anak tu nampak cereal, dia ingat si khinzir tu, dia pun tabur. Jadi kat mana-mana dia ada, dia tabur. Dan waktu dia makan, tidak ada jadual makan. Sarapan pagi tak ada, makan tengah hari tak ada. Jadi Neni tu pelik. Jadi Neni pun tanyalah, dia kata, is this cara you punya sarapan? Masa tu dah pukul 9.30. Tak sarapan lagi. Jadi kata ini cara dia. Ya, dia kata macam inilah cara dia. Cara dia apa? You nak makan? Awak nak makan ke? Awak nak makan ke? Ambil apa yang patut, makan. Duduk dekat mana-mana yang dia suka. Dan anak dia tidak dimandikan. Anak dia boleh makan makanan kucing sebab dia ada bela khinzir tu. Bela juga si kucing. Jadi anak dia pukul 12 waktu lunch tidak ada makanan. So kalau nak makanlah biskut-biskut ke cereal ke apa ke yang ada. Jadi anak dia minum air daripada tempat minuman kucing dan juga tempat makan makanan kucing. Bila anak dia makan makanan kucing, Neni tu angkat anak tu, dia bagi kat mak dia. Dan apa mak dia cakap? Oh, apa yang awak makan tu? Oh, makanan kucing. Dia kata gitu. Jadi saya tengok tu, masa tu saya peras betul. Saya kata, ya Allah, takkan tak tahu langsung, tak ada disiplin. So yang paling cantik waktu wrap up malam tu, jadi Neni dan Wan pun bagi tahu apa dia punya point-point dia. Point dia, kutip makanan daripada lantai. Kemudian baling najis, sebab dia ada najis, dia baling. Okay, baling najis. Anak-anak main dengan air najis dia sendiri. Yang ini awak nampak di mana? Di mana awak nampak? Jadi Datuk Tuan Zaid, tuan-tuan puan-puan, mak dia boleh jawab. Dia boleh gelak tapi jawab. Dekat zoo dia kata. Dia boleh jawab dekat zoo. So Neni dan Wan kata apa? Memang betul padanlah dia kata. Ini awak berada di rumah ini, awak bukan membina dan memakmurkan rumah, tapi awak sedang membesarkan zoo dalam rumah awak. Allah. Jadi itu memang kena betul tu kan. Jadi subhanallah, dari situ memang nampaklah sebenarnya betapa indahnya Islam. Islam dia memberikan peranan, ya, sama ada kepada suami ataupun kepada isteri. Kita perlu bekerjasama untuk menghidupkan rumah, mengimarahkan rumah, ya. Jadi kita kena fikirkan hala tuju kita dan sebagainya. Sebab yang tadi tu suami isteri dia tu dia tak sepakat. Suami nak bersih, isteri tak nak. Jadi suami sayang sangat dengan isteri. Jadi macam itulah ceritanya, dia biarkan aja isteri macam mana nak buat kan. Okey. Jadi sebab tu saya rasa kita harus ikut cara-cara dan peraturan Islam, kerana peraturan dan disiplin ini boleh ditegakkan dengan 3 perkara. Dalam rumah kita kalau nak buat disiplin, 3 perkara ini sangat penting. Sebab dalam kita namakan persekitaran ini sebagai bi'ah solehah. Jadi anak-anak kita ni, dia rumah tu dia macam kilang tau. Bila dia keluar, kalau kita masukkan, kita nak buat roti, ya. Jadi masuk dalam kilang roti, keluar dia roti lah. Jadi anak kita kalau masuk dalam rumah kita itu contohnya banyak tanam-tanaman, kebun dan sebagainya kan. Ada bunga-bunga. Maka anak itu keluar pun dia berbunga-bunga lah. Kepala otak dia tu penuh dengan tanam-tanaman, ilmu macam tu. Kalau dalam rumah kita ada banyak akuarium ikan, dia keluar pun dia macam ikan. Dalam rumah kita contohnya ada skrin, tayangan macam pawagam. Dia pun sama jugalah seperti apa yang diterapkan, yang dibiasakan pada diri anak-anak ni. Baik, apakah 3 perkara itu? 3 perkara yang penting untuk membentuk bi'ah solehah adalah pertama, peraturan. Dalam rumah kita kena wujud peraturan dan syarat peraturan itu perlulah diulang berkali-kali. Dibiasakan, ya. Dibiasakan lagi dan lagi. So kalau ada kesilapan, buat balik kan. Kalau tak kena, betulkan balik, ya. Jadi kalau yang ini kita boleh lihat di mana Nabi sebut muru auladakum bi solah wahum abna'u sab'ah wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'asyarah. Maksudnya anak ni umur 7 tahun, biasakan dia, ajar dia solat, muru, perintahkan dia solat. Kemudian sampai 10 tahun, kalau tak buat juga, rotan dia. Jadi tempoh tu 3 tahun. Jadi untuk peraturan tu menjadi biasa, tertacaplah dalam diri anak-anak dan ataupun seseorang, dia perlukan tempoh dan masa untuk latihan. Dan latihan itu mengambil 3 tahun masanya.
3 tahun. Itu paling kurang. Kalau tak selesai juga 3 tahun itu, maksudnya ada sesuatu lah yang dalam kepala dia atau dalam hati dia tu yang tak kena ya, dengan kita ataupun dengan peraturan tersebut, atau mungkin perkembangan anak-anak tu perlu dilihat kembali. Ya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kena ada contoh teladan dalam rumah tu. Jadi mak dengan ayah yang masing-masing sebagai pengurus kan, dia perlu jalankan peranan dia. Dan yang ketiga adalah komunikasi ataupun feedback. Jadi komunikasi macam mana dia tengok kalau anak buat silap. Apa dia berkata. Macam tadi tu anak tu makan makanan kucing kan. Mak dia cuma cakap, oh apa yang awak makan? Makanan kucing. Lepas tu dia biarkan aja. Dia tak keluarkan ke, tak tunjuk ke, ini makanan kucing bukan makanan engkau. Beza makanan manusia dengan makanan kucing. Contohnya kan, hormatilah kucing punya hak. Kita pun ada hak kita. Jangan ambil hak kucing. Contohnya kan. Jadi benda-benda itu perkara-perkara yang sangat basic. Komunikasi ini juga boleh membentuk sejauh mana disiplin kita dan sebagainya. Datuk dan Tuan Zaid, saya tengok ada Al-Hikmatu Dhalatul Mu'min. Saya tak ingat dia punya tajuk tu, tapi dia seorang Arab, dia pergi sampai ke negeri Jepun, negeri mana-mana, dia tengok kebaikan di situ. Dan di Jepun ini, dia mempunyai satu perasaan seandainya mana-mana sisa dia, sama ada sisa daripada makanan ke kan, sisa buangan sampah ke kan, dia sangat-sangat bertanggungjawab. Sangat bertanggungjawab. Dan bila ditanya kenapa dia buat macam tu, dia akan kata, this is manners. Ini adalah sisa kita. Takkan kita mengharapkan orang lain untuk membersihkan sisa kita yang kita buat. Dan anak saya pernah pergi ke Jepun dan dia ada keluarga angkat di Jepun, Datuk Tuan Zaid. Di sana, anak saya balik, dia cerita, dia kata kagum, antara benda yang dia kagum adalah dia orang pergi piknik, balik daripada tempat tu ada dua kereta api lah, 2 train kan, dia ada 2 train, dan lepas satu train tu ayah dan mak budak lelaki ni baru perasan botol air tertinggal. Dia pun tanya dengan anak lelaki dia ni, kat mana botol air tu? Cakap, alamak abah, tertinggal. Dan boleh Datuk Tuan Zaid, keluarga ini berpecah dua semata-mata kerana nak patah balik ambil tumbler tu. Dan bila anak saya tanya, kata kenapa perlu ambil tumbler tu? Kalau kita tak apalah, bukan rezeki kita, kita beli lain je lah. Kan? Dan ini memang peluang kita untuk beli baru kan. Tapi rupa-rupanya apa dia kata? Dia kata itu adalah sisa kita. Jangan tinggalkan di sana. Kita bertanggungjawab sebab kita yang bawa, maka kita kena bawa kembali. Jadi itu adalah prinsip yang saya kira kita perlu belajar dengan kebiasaan, dengan biasakan peraturan itu, dan kemudian ada tempoh masanya, ada teladannya, dan juga ada komunikasi untuk membantu anak-anak kita ini taat dan juga patuh berdisiplin. Allahu'alam. Masya Allah. Tuan-tuan, para penonton yang hormati sekalian ya. Tuan-tuan dengar cerita-cerita tadi tu, Nanny 9/11 misalnya tuan-tuan. Cerita yang akhir Jepun tadi tuan-tuan ya. 2 botol ya tuan-tuan ya. Dan berpecah di antara mereka nak buru botol yang satu lagi tu kerana dia merupakan sisa-sisa. Yang sisa itu adalah bikinan mereka dan mereka mesti bertanggungjawab dengan sisa itu. Jangan bagi orang lain, tuan-tuan puan bertanggungjawab terhadap sisa itu. Tuan-tuan cuba tengok dia punya ideanya ya. Disiplin yang telah diletakkan. Bukan idenya secara kognitif macam itu tak ada, tapi idenya sampai peringkat efektif tuan-tuan. Efektif maksudnya sampai peringkat dalam jiwa di kalangan anak-anak dan sebagainya tuan-tuan ya. Saya nak pergi kepada Tuan Zaid ya. Kalau kita tengok ya, kalau kombinasi di antara dua ni, antara mak dengan ayah. Ayah disiplinarian. Ayah cakapnya tinggi suara. Ayah, tuan-tuan, selalu ayah ni merupakan orang yang motivate dalam keluarga. Dia motivator. Ayah biasanya menegakkan keadilan dan kesesamaan dalam keluarga. Mak pula lembut. Mak pula pengesian. Mak pula menuntunkan perasaan, ditengokkan perasaan. Mak pula sayang. Mak pula cinta. Mak pula harapan. Bagaimana Tuan Zaid kalau dua-dua ni dicampur, digabung jalin kan? Macam mana agaknya kedudukan keluarga kita, terutamanya keluarga orang Islam, orang Melayu di Malaysia ni? Sila Tuan Zaid. Terima kasih Datuk. Sememangnya
kejadian Allah Subhanahu Wa Taala itu dah sempurna lah kiranya dari segi macam Datuk sebut tadi, iaitu perbezaan karakter di antara jantina. Lelaki memang dia macam tu, dia kurang perkataan tetapi lebih kepada banyak action. Wanita di sebaliknya. Sebenarnya kalau kita tengok dari sudut kognitif ataupun perkembangan minda kita sendiri, sememangnya biasa kita dengar kan, otak kiri dan otak kanan. Dan untuk kita berfungsi cemerlang dalam hidup, kedua-dua kena seimbang. Apa yang Datuk describe tadi ialah sebenarnya karakter kanan dan otak kiri. Otak kiri ni lebih kepada logik. Kalau bahasa Inggeris left brain, dia logik. Itu yang biasanya ayah, biasanya lah, tak semestinya ayah je, tapi kebiasaannya ayah lah yang berotak kiri ni. Dia logik, dia ikut peraturan, dia ikut flow, satu persatu. Manakala otak kanan pula, iaitu right brain, dia lebih kepada creativity. Di mana ini ibu pandai. Dia pandai mengambil hati untuk memujuk, pandai berbicara dengan anak-anak untuk tarik perhatian, dan dia saling melengkapi. Kita sebenarnya tak boleh nak survive dengan otak kiri saja, tak boleh nak survive dengan otak kanan saja. Ada orang dia kata tak apalah, dia fikir logik aja all the time, pun tak boleh juga. Kalau ayah-ayah kan, dia fikir logik aja, dia tanpa mengira perasaan anak-anak, tak boleh. Sebab nanti anak-anak tu akan tertekan. Sebab tu anak-anak beruntunglah jika ada mak dengan ayah yang sebegini, yang membentuk disiplin secara tegas. Tegas tak semestinya keras. Kena beza juga tu. Mungkin setengah orang kata kalau tegas ni dia keras, dia tak boleh berunding dah. Bagi saya itu salah lah. Lembut tak semestinya lemah. Orang berlembut kerana kita tengok ala lemah. Tak. Cuma itu cara dia untuk mempengaruhi. Ada satu konsep kepimpinan, kalau kepimpinan dalam barat dipanggil, ada seorang penulis buku ni memang terkenal, nama John Maxwell. Dia banyak tulis buku tentang kepimpinan. Dia dah kaji berpuluh-puluh tahun. Dia kata makin banyak dia kaji, makin dia tengok kepimpinan ni satu benda yang simple. Akhir sekali dia simplify kepimpinan, definisi dia sebagai leadership is influence, nothing more, nothing less. Maknanya kepimpinan itu ialah kemahiran mempengaruhi. Tak lebih pada tu, tak kurang pada tu. Jadi kalau kita melakukan perangai kita tu tidak mempengaruhi orang untuk berubah, maka kita bukan pemimpin lah. Kalau saya sebagai ayah, hanya dengan cara bertegas, dengan marah-marah, anak saya mungkin tak berubah. Maknanya saya masih gagal lah sebagai seorang pemimpin. Sebab tu anak tu dia memerlukan dua-dua supaya mak dengan ayah ni saling bekerjasama dan anak-anak terpengaruh untuk menuju ke jalan yang benar lah. Jadi di situ peranan ibu dan ayah ni saling melengkapi sebenarnya. Kalau kita tak mampu untuk buat dua-dua, macam kalau kita tengah marah, kita tak boleh tiba-tiba nak ubah suara jadi lembut, lepas tu nak marah balik. Anak pun keliru kan. Anak pun confused ni, ayah ni nak marah ke, nak apa. Jadi daripada situ keperluan anak otak kanan dan otak kiri dia tu terbelai lah bila ibu dan ayah memainkan peranan masing-masing. Dan saya tertarik juga dengan konsep yang apa tadi, yang Neni 911. Memang saya minat tengok program tu juga. Banyak kita dapat belajar daripada pengalaman orang lain. Dan dalam konsep kepimpinan ni sebenarnya dia satu benda yang natural. Dia berlaku dalam semua makhluk Allah. Bukan kata manusia saja, tetapi manusia ialah manusia banyak menggunakan akal dalam kepimpinan. Tapi kalau binatang, dia banyak menggunakan naluri dalam memimpin. Saya terbaca satu kisah bagaimana serigala boleh mengajar kita tentang cara memimpin mengikut naluri. Serigala ni dia dikenali sebagai haiwan yang ganas lah. Tetapi apabila dia berada dalam kelompok dia jadi lembut. Dia jadi saling jaga menjagai antara satu sama lain. Tapi dengan dunia luar kita nampak serigala ni takut. Tapi sebenarnya serigala ni dia pun banyak menunjukkan kepada. Contohnya bila mereka berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain,
berbeza dengan kita punya insting ialah untuk letak orang yang kuat kat depan, betul tak? Supaya orang yang kuat tu boleh bawa jalan. Tetapi serigala tidak. Serigala dia letak yang lemah, yang sakit, sama dia sakit atau yang dah terlalu tua, yang dah slow, dia letak kat depan. Dan yang dia ada macam ada 4 level itu. Yang level itu tepat sekali, yang lemah, yang sakit, sebab mereka ni lah yang akan menentukan pace, tahap cepat atau slow perjalanan tu. Dan jika mereka berada di depan, terjamin mereka tidak tertinggal, tidak akan tertinggal kalau berbanding jika mereka duduk di belakang dan mungkin diserang oleh musuh. Tahap yang kedua ialah yang muda-muda, yang boleh membantu yang lemah tadi. Mereka akan tolong tolak sikit, pimpin sikit, nampak orang ni macam dah sengit sikit, dia pergi support. Okay? Yang ketiga tu yang normal, yang independent, yang normal. Dan ketua dia berada di belakang sekali. Saya memang tertarik saya tengok kisah ni. Wow, rupanya nak jadi pemimpin kita tak perlu di depan. Kita berada di belakang. Kita boleh nampak anak didik kita, anak pimpinan kita bagaimana. Ini konsep disiplin juga sebenarnya. Dan kita nampak perangai. Sebab tu baru saya faham. Saya sebagai seorang ayah, saya lebih selesa berjalan di belakang. Saya tak suka berjalan di depan sebab saya rasa risau. Saya tak nampak anak saya jatuh longkang ke, isteri saya tertinggal ke apa kan. Jadi saya biar mereka jalan ke depan. Rupanya ini adalah insting atau naluri yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita sebagai pemimpin. Dan konsep ni kita boleh bawa dalam keluarga kita. Maknanya yang lemah ni maksud dia dari segi fizikal atau dari segi pelajaran atau mungkin dari segi spiritual, dari segi emosi dia, kita kena letak dia ke depan supaya dialah yang menentukan pace. Kita tak laju sangat, kita tak tinggal mereka, dan kita berada di belakang, kita boleh nampak. Dan yang lain-lain tu, yang strong, yang kuat tu berada di belakang mereka supaya boleh bantu. Inilah sebenarnya bagi saya konsep keluarga yang Allah Subhanahu tunjuk melalui binatang, serigala. Kadang kita tengok binatang ni kita macam apalah dan makhluk yang hina apa, tidak. Sebenarnya itu kejadian Allah juga, banyak pengajaran yang boleh diambil. Jadi kalau para penonton boleh fikir, renung sejenak lah, boleh cari dalam internet ada kisah-kisah ni, bagaimana serigala memimpin konvoi dia, apa dia panggil, dia punya pack, wolf pack, supaya selamat merentas satu kawasan dalam mencari makanan. Yang lemah tidak akan tertinggal, yang kuat akan saling membantu yang lemah. Jadi kalau kita boleh terapkan konsep ni dalam keluarga kita, Masya Allah. Sebab dalam keluarga kita pasti ada, ya. Dan keluarga saya sendiri pun ada berbeza-beza kemampuan. Ada yang melaju, ada yang belajar baca sekali dah faham, ada yang baca 10 kali pun tak faham. Dari segi akademik lah, berbeza. Jadi kalau kita sebagai ayah, sebagai ibu, kita pimpin, kita ada belakang, kita nampak anak ini kuat sini, anak ini lemah sini. Jadi kita bantulah supaya semuanya sampai ke destinasi sebagai satu unit. Tak ada yang ketinggalan, tak ada yang tercicir di belakang. Terutamanya dari segi spiritual lah, dari segi agama lah. Di akhir-akhir zaman ni terlalu banyak ancaman kepada agama. Saya terbaca satu, mungkin lari sikit topik ni, daripada JAKIM, tak silap saya. Kajian daripada JAKIM, ramai anak-anak yang gagal periksa agama, bila ditanya 10% tak boleh mengucap, another 10% tak tahu rukun Islam. Ini semua tercicir. Jadi kita tak boleh tinggal mereka ni. Kita kena letak mereka ni ke depan supaya kita yang kuat ni, kita yang tahu belakang ni, kita boleh push dia. Dan akhirnya semuanya sampai destinasi. Wallahu a'lam, Datuk. Saya sudah menjawab soalan ni. Alhamdulillah, bagus. Tuan-tuan dan puan, saya seronok kedua-dua kita punya tetamu saya ni, tuan-tuan dan puan. Bila bercerita ni, tuan-tuan tengok, bila menjawab ni, ada saja dia punya tamsil, ibarat misalan, nak mengatakan yang orang ada yang instinktif, haiwan ni instinktif, dia insting, naluri dia. Macam mana disebutkan tadi tentang serigala berjalan dalam flock dia, dalam dia, migrate di satu tempat ke satu tempat. Macam mana? Semuanya ada perkiraan, tuan-tuan. Kalau misalnya haiwan pun boleh berkira, boleh susun untuk disiplin ini, takkanlah kita orang yang diberi akal
Takkanlah kita orang yang diberi deria oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak mampu nak memikirkan untuk menjadikan keluarga kita antara keluarga yang berdisiplin dan keluarga yang berjaya dalam hidupnya, insya-Allah. Tuan-tuan, kita rehat sebentar, mungkin ada satu round lagi yang kita dapat timba daripada Ustazah, daripada Tuan Zaid. Kita berehat sebentar. Sila. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bihusnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini, tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First Move Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritual. First Move Childcare Center ini, first move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Para penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah, kita sambung sikit lagi para penonton. Saya sebenarnya memang kalau boleh-bolehnya nak sambung sejam lagi, tuan-tuan. Pasal saya ghalid. Ada perkataan ni. Ghalid ni, tuan-tuan dan puan, bila kita mendengar tu kita seronok. Kita seronok, kita perhati dan kita letakkan satu gambaran dalam minda. You know, the mind picture. Picture in your mind kan . Itu yang saya seronok bila ceritakan serigala tadi, bila ceritakan 9/11 tadi. Masya-Allah, tuan-tuan dan puan. Inilah para penonton yang mati sekalian, saya merasakan cerita-cerita yang macam ini, walaupun nampak cerita-cerita ni, tuan-tuan dan puan, cerita-cerita yang kecil-kecil macam ni, tapi tuan-tuan, dia punya falsafah di sebalik ini sangat besar, tuan-tuan. Yang diceritakan, kalau kita ulas baliklah. Saya nak pergi kepada Ustazah, soal adab, soal akhlak ni kan . Tak tahulah, saya bukan buat kajian yang rapi, tapi saya nampak, minta maaf saya nak sebutkan ni, tuan-tuan. Saya nampak bila rumah tangga, rumah mak, ayah dan anak-anak, pengamal-pengamal agama, maknanya sembahyangnya dijaga, adab-adab dengan mak dijaga, kasih sayang dengan mak dijaga, khidmat dengan mak bapak dijaga, dengan adab dengan adik-beradik dijaga, adab di luar rumah dijaga, masjid menjadi tempat mereka, tuan-tuan dan puan, sebagai tempat mereka. Nampaknya lain, tuan-tuan dan puan, lain. Tapi di sebaliknya satu keluarga lagi, katakanlah yang tak menjaga aspek-aspek itu, lain, tuan-tuan, lain. Jadi saya, tuan-tuan dan puan, macam mana pun, lebih daripada 100% yakinnya saya, bahawa asas disiplin, terutama kita bagi Muslim macam kita ni, ialah agama, tuan-tuan. Innama bu'ithtu litammima makarimal akhlak, kata Nabi, tidaklah diutus aku untuk menyempurnakan akhlak. Bila ditanyakan saudara Aisyah radhiyallahu anha, macam mana akhlak Nabi Muhammad? Akhlak Nabi Muhammad ialah Al-Quran. Kan agama, tuan-tuan dan puan. Sila Ustazah. Ya, baik. Terima kasih, Datuk. Dan bila kita lihat yang itu, kita kena petik satu hadis yang cantik, yang memang cukup penting untuk kita hayati, iaitulah baginda Nabi Muhammad SAW menunjukkan siapakah orang yang paling baik di antara kita. Orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik, kalau nak tahu dia macam mana, bagaimana dia layan keluarga dia. Wa ana, kata Nabi, dan aku ini khairukum, lebih baik berbanding kamu
li ahli, terhadap ahli keluargaku. Jadi ini sebenarnya adalah satu cara baginda Nabi Muhammad SAW, Datuk Tuan Zaid, memanggil kita, mengumpan kita untuk melihat bagaimanakah akhlak dan juga disiplin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datuk, saya mohon izin saya nak sebutkan, saya nak sebut saja, saya tak nak terang. 23 cara bagaimana Rasulullah melayan ahli keluarganya, ya. Okey, saya sebut saja 23. So mana yang sempat catat, sila catat, ya. Kalau tak sempat catat tu mana yang tersempat dan tersemat, ya. Okey, boleh jadi bekal. Sebab kadang-kadang, ya, Tuan Zaid, Datuk, sebahagian daripada kita ni tak tahu macam mana nak bina kepimpinan. Jadi yang paling mudah, senang aja, ikutlah, orang kata tu kopilah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kan takut, kita kadang-kadang marah bila orang ini cuba mengikut style kita. Kita marah, boleh jadi gaduh tahu, apa kau ni asyik ikut aku je. Adik-beradik pun kadang-kadang macam tu kan, kau ni semua benda aku buat kau nak ikut, dia kata kan. Tapi Nabi Muhammad SAW ini dia berbangga kalau kita ikut dia. Dan Allah pun arahkan kita untuk ikut dan serta kopi ataupun photostat Nabi Muhammad SAW, ya, dalam hidup kita. Baik, yang pertama, yang ini bila kita tengok kan, saya letak kesimpulan dulu. 23 benda yang Nabi lakukan ini, perkara yang Nabi lakukan ini, dia sebenarnya adalah penunduk ego. Penunduk ego. Jadi kita buatlah sama ada kita suami ataupun isteri, mana yang boleh kita buat. Yang pertama, suami membukakan pintu kenderaan ataupun pintu rumah untuk isterinya. Yang ini saya pernah dulu dengar, first time saya dengar, Datuk Dr. Hassan Ali lah yang sebut. Tolong bukakan pintu rumah untuk isteri. Masa tu anak saya baru 1, Datuk. Saya kata, mana saya nak cakap dengan suami saya suruh bukakan pintu untuk saya. Allahuakbar. Okey. Jadi sangat indah, sangat cantik. Dan memang rupa-rupanya ada dalam hadis. Dan Nabi Muhammad SAW bukan setakat buka pintu, tapi Nabi meletakkan kakinya untuk dijadikan tangga kepada isterinya yang bernama Safiyah untuk menaiki kenderaan. Kita nak letakkan kaki kita ni, isteri nak pergi Jaish, jatuh ego kita kan. Jadi insyaAllah lah kita cuba, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW dia mencium isterinya sebelum pergi dan juga selepas pulang, ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sayyidatina Aisyah menyatakan bahawa Rasulullah menciumku, kemudian baginda pergi ke masjid melakukan solat, ya. Kemudian yang ketiga, makan share satu piring berdua. Ini ada dalam hadis riwayat Muslim, di mana Sayyidatina Aisyah dia minum satu gelas dan Nabi ambil gelas Sayyidatina Aisyah itu, minum daripada bekasnya, bukan setakat minum sahaja daripada gelas yang sama, tapi Nabi cari mana tempat letak bekas bibir Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Yang keempat adalah menjaga, menemani isterinya yang sakit. Ya, jadi dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Aisyah menyatakan Nabi SAW ini sangat penyayang, pelembut, lagi lembut, dan beliau akan menjadi orang yang sangat prihatin, banyak menemani ketika isterinya sedang sakit. Yang kelima, bersenda gurau dan bermesra. Dan dalam sebuah hadis di mana dinyatakan Sayyidatina Aisyah yang banyak meriwayatkan, ya, Rasulullah adalah orang yang paling banyak bergurau bersama isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan maksudnya di sini baginda Nabi ni bukanlah yang kaku, tak pandai nak bergurau kan. Kadang-kadang orang pegang janggut dia pun dia marah, Datuk. Kan? Isteri pegang ni nak bermanja, kena marah. Saya nampak ada satu video ni pengantin perempuan lah, dia suap kek dekat suami dia. Jadi suap kek dekat suami dia, jadi suami dia time nak makan, dia tarik kek dia tu, nak bermanja lah kononnya. Kena tampar terus dengan pengantin lelaki depan orang. Kesiannya Datuk. Allahuakbar. Okay, yang keenam, tetap romantis dan akrab sewaktu di saat itu, ya, budaya menolak wanita-wanita yang haid. Maksudnya wanita-wanita yang haid ni kena duduk di luar rumah. Dia kena diasingkan daripada keluarga, tapi tidak pada Rasulullah. Rasulullah mengajar kita wanita haid pun perlu dijaga dia punya hati dan emosinya, sebab kadang-kadang waktu haid inilah dia lebih merajuk, lebih sensitif. Yang ketujuh, mandi bersama. Yang ini kita pun tahu. Yang ke-8, mengajak isteri makan di luar, ya. Nabi suka rupanya bawa Sayyidatina Aisyah, bawa isteri-isterinya, ya, dia untuk makan di luar. Ada riwayat dia. Yang ke-9, saling membersihkan selepas hubungan intim, ya. Jadi sama-sama membersihkan. Jadi yang isteri bersihkan suami, suami bersihkan isteri. Yang ke-10, bersandar di pangkuan isterinya dan tidur di atas pangkuannya.
Kemudian berpelukan saat tidur. Yang ke-12 mengajak isteri pergi ke bandar. Ya. Okey, kemudian Nabi sebab ada ramai isteri, Nabi buat undian. Alright. Yang ke-13 menyuap isteri ketika makan. Yang ke-14 mencium isteri daripada masa ke semasa. Yang ke-15 menghantar isteri ketika keluar. Jadi kalau isteri nak pergi ke mana, nak pergi masjid, nak pergi surau, nak pergi kerja, suami pun hantar. Nabi Muhammad SAW pun juga menghantar isterinya untuk pulang. Yang ke-16, suami isteri berjalan-jalan, berpegang tangan di malam hari, berjalan keluar. Kemudian yang ke-17, isteri menyikat rambut suami. Yang ke-18, isteri dia bagi wangian ataupun bagi spa dekat suami dia. Yang ke-19, ungkapan cinta dan kasih sayang setiap hari. Ke-20, meletakkan pipi ke pipi. Ke-21, suami isteri membiasakan berolahraga ataupun buat physical exercise bersama-sama. Ya. Okay, kemudian memberikan kesenangan, memudahkan urusan isteri. Okay, kemudian seterusnya memperhatikan. Yang terakhir, 23, memperhatikan perasaan dan juga emosi isteri. Jadi Datuk dan Tuan Zaid, kalau kita tengok senarai 23 tu tadi, dia hanya orang lelaki yang berwibawa, berkepimpinan yang boleh buang ego dia. Dia boleh lakukan insya-Allah dan dia berupaya ataupun berusaha untuk menjejaki apa yang baginda Nabi Muhammad SAW lakukan. Jadi apa yang Nabi Muhammad lakukan ini bukanlah satu privacy. Maksudnya Nabi boleh share daripada lisan Ummahatul Mukminin. Dia dijadikan sebagai pengajaran dan saya kira ini merupakan satu khazanah yang sangat hebat yang boleh menghidupkan nyawa ataupun aura rumah, hayat ataupun jangka hayat rumah tangga kita hanya dengan apabila kita mencontohi baginda Nabi Muhammad SAW dan kepimpinan baginda di dalam rumah. Jadi bila kita contohi, kita nak belajar tahap pimpinan, tahap level mana tinggi pun kita tak perlu. Cuma ikut saja apa yang telah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Okey. Jadi itulah Datuk setakat tu. Alhamdulillah, masya-Allah. 23 tuan-tuan. Yang Nabi lakukan dan saya berasa kalau tuan-tuan dan puan tak adalah terlalu sukar untuk melakukan. Tapi tuan-tuan dia kena dibentuk, dia kena dilentur tuan-tuan. Dan pelenturan ini berlaku secara reciprocal. It has to be on the basis of reciprocity. Katakanlah tuan-tuan dan puan nak tidur-tidur, kalau suami meletakkan, misal katakanlah kepalanya di atas ribaan isteri, janganlah kita tarik pula benda tu, janganlah kita tarik ribaan itu, kaki kita ataupun peha kita, menyebabkan jatuh kepala dia ke lantai. Betul. Benda-benda macam ini tuan-tuan dan puan. Tapi maknanya kalau kita dapat sambut menyambut jadi. Tapi kalau misalnya tak ada sambut, diberi tak disambut, ini tidak menjadi. Tuan-tuan saya ajar budak-budak dalam summer camp tuan-tuan dan puan. Apa dia tuan-tuan saya ajar? Saya ajar budak yang pertama, salam mak, cium tangan mak, dakap tubuh mak, peluk tubuh mak erat-erat. Peluk sebelah kanan, peluk sebelah kiri. Yang ketiga, cium dahinya. Yang keempat, bisik di telinganya. Saya sayang mak, I love you mama, I love you mama. I love you dad. Saya sayang bapa, saya sayang ayah. Saudara-saudara, minta maaf saya nak sebut ni Bila saya buat di negeri-negeri ni tuan-tuan dan puan boleh dikatakan kebanyakannya budak-budak yang on voluntary basis yang boleh buat itu tuan-tuan dan puan tak sampai pun 5-10%. Tapi satu tempat yang saya pergi, minta maaf tuan-tuan saya nak sebut ni, bukan saya nak kata orang nak mengucuk-ngucuk begitu, tidak. Johor percentage tinggi tuan-tuan budak-budak yang boleh salam ibu, cium tangan ibu, peluk ibu, cium dahi ibu, bisuk di telinga ibu, sayang ibu. Dan di Singapura juga tuan-tuan. Nampaknya percentage itu. Ketika itu, that was about 20 over years ago, Singapura nampaknya mendahului kita dari segi akhlak yang begitu tuan-tuan dan puan. Jadi apa yang saya nak sebut tuan-tuan? Rupa-rupanya bila saya tengok-tengok ni Ustazah, dia ada kaitannya dengan orang Jawa ni. Orang Jawa ni. Johor ramai Jawa. Di Singapura pun kebanyakannya Jawa. Minta maaf. Tuan-tuan Tuan Zaid saja sikit saya. Tuan-tuan Zaid kalau tengok raya-raya
Macam mana orang-orang kampung, orang perempuan, laki-laki minta maaf antara mereka. Ngapura nama dia. Masya Allah, dengan duduk bersimpuh, dengan dia macam salah ada skrip dia baca. Masya Allah. Cantik, memang cantik. Tapi ialah, dah tidak ada lagi dah anak-anaknya, dah ada tidak lagi dah. Tapi inilah yang nak dipertahankan. Apa artinya hidup kalau tidak ada akhlak? Apa artinya hidup kalau tidak menampakkan gaya-gaya kemanusiaan, keinsanan yang terpancar daripada gambaran kasih sayang? Jadi saya nak minta sikit kepada tuan Zaid. Macam mana Tuan Zaid kita nak bayangkan, ada tak dalam kepala kita tuan-tuan, masing-masing ada tak satu idealisme bentuk keluarga macam mana yang aku nak? Aku pemimpin ni, aku pemimpin. Model yang macam mana aku nak ikut? Model barat. Saya 6 tahun setengah berada di negeri barat tuan-tuan, di Amerika Syarikat. Yalah, bolehlah dicontoh beberapa perkara. Tak boleh, tapi tidak boleh diikut semua perkara. Tak boleh tuan-tuan. Anak-anak bila dah sampai umur 18, 19, 20 tu dah memang ready nak meninggalkan mak bapak. Tuan-tuan kadang-kadang tak balik, bertahun-tahun tak balik tuan-tuan. Akhirnya mak bapak bercakap dengan anjing. Pakaikan anjing itu macam-macam pakaian pakaikan. Petang lain, pagi lain, bercakap tuan-tuan dan puan, bercakap dengan anjing. Tuan-tuan, apa yang saya nak sebut Tuan Zaid, Tuan Zaid kalau dah boleh apa dalam kepala kita sebagai seorang Muslim, apa bendanya, what is the picture regarding our family in terms of adab, in terms of discipline, in terms of akhlak, in terms of yang terbaik yang mesti ada gambaran kita sebagai unit-unit keluarga Muslim dan Muslimah yang di dalamnya, iaitu unit keluarga orang-orang Islam. Macam mana Tuan Zaid? Wow, susah soalan tu Datuk. Tapi sesuatu yang saya rasa menjadi idaman semua keluarga lah, supaya saya rasa saya letak macam ni lah, keluarga, sebuah keluarga dalam Islam tu apabila menjadi rumah dia tu menjadi sebuah taman-taman syurga. Maksudnya bila kita tengok konsep rumahku syurgaku kan, baiti jannati itu, maksudnya bukan setakat dari segi fizikal rumah tu besar, indah dan sebagainya, tapi lebih kepada dalaman rumah tu membahagiakan. Dan daripada situ bagi saya, kalau rumah tu dalam bentuk syurga, anak-anak akan terbalik daripada apa yang Datuk sebut tadi, tak sabar nak tinggal rumah tu dah. Umur 18, thank you very much, bye-bye, tak balik-balik dah. Maknanya rumah dia bukan syurga lah, tempat lain yang syurga. Sebaliknya rumah kita ni jenis anak tak nak tinggal. Dah walaupun dah berkeluarga, memanglah dia ada rumah sendiri, tapi dia tak sabar-sabar nak balik melawat kita sekali-sekala. Bagi saya kalau kita capai tahap tu, insya-Allah itu petanda-petanda besar lah rumah kita tu adalah ciri-ciri Islamik. Dan bila Datuk tanya macam tu, saya teringat. Saya banyak share juga benda ni. 7 cara lah agaknya, 7 langkah bagaimana nak jadikan rumah kita tu seolah-olah syurga, di mana di dalamnya tenang, happy, harmoni. Kalau boleh saya go very quickly dalam 7 cara ni. Dia seolah-olah neraka versus syurga gitulah lebih kurang. Okey, yang pertama ialah kita kena berubah daripada marah-marah. Apabila anak buat salah ke buat apa-apa ke, kita cepat marah. Kita berubah menjadi lebih kepada mengajar. Daripada marah, kita kena jaga emosi kita, jaga sikap kita, lebih kepada mengajar. Cara dia senang saja. Sebenarnya tak senang lah, tapi kalau tahu teknik ni insya-Allah boleh buat. Sebab bila kita marah ni, kita melihat yang dah lepas. Dan pertama sekali, kita kena tanam dalam diri kita ni sebagai seorang mak dengan ayah, anak-anak kita tak buat salah sebenarnya. Anak kita tu maksum, suci. Tuhan pun tak bagi dosa kat dia. Apa tak lama pun dah budak-budak kan. Akal pun belum cukup. Tetapi kita ni, bila kita menjadi ibu dan ayah yang tak faham benda ni, kita mula nak marah lah. Bagi kita semuanya silap. Sedangkan bagi anak tu bukan salah. Cuma dia memerlukan tunjuk ajar. Dia tak tahu cara yang betul. Jadi itulah kita kena ubah dari marah ke ajar. Cara dia senang. Kita tambah satu perkataan kat depan. Dah rasa nak marah ni, muka tengah merah ni, hati menggigil nak marah ni,
kita tambah perkataan kat depan lain kali. Jadi insya-Allah dia akan jadi mengajar. Walaupun nada kita geram dan sebagainya. Contohnya anak bawa air. Katalah anak ni dia suka tengok TV petang-petang. Lepas tu rancangan dia, favorite dia dah nak keluar dah. Bunyi muzik ni. Dia pun jadi tuang air pun dia tuang tak berhati-hati lah. Sampai penuh, dia tuang sampai penuh. Dan dia berlari ke depan TV. Sampai setengah jalan, terbalik jatuh. Habis pecah semua. Masa tu saya ibu ayah sabar sekalipun tetap akan marah. Jadi kita nak halang. Sebab kalau kita tengok anak tu tak tahu pun benda tu isi air penuh, akan masalah kejap lagi. Bila berlari akan jatuh, dia tak tahu. Dia perlu tunjuk ajar. Jadi kita kena ubahlah. Kita kena tambah ayat lain kali. Kalau kita marah, kita akan ungkit balik. Awak ni apalah, tak pandailah isi air sampai penuh. Apa benda ni? Nampak tak? Dia akan melemahkan jiwa anak tu. Anak tu akan rasa macam tak guna, bodoh dan sebagainya. Tetapi kalau kita ubah menjadi lain kali, kita automatik kita akan mengajar. Kakak, adik, lain kali kalau isi air tu jangan sampai penuh. 3 suku cukup. Lain kali kalau bawa gelas macam ni, jangan berlari, kena jalan perlahan. Boleh nampak tak beza dia? Anak tu pun, okey, lain kali. InsyaAllah next time dia akan isi, dia akan ingat. Mama cakap lain kali isi jangan sampai penuh. Inilah power dia. Dan rumah tu insyaAllah harmoni. Walaupun banyak berlaku aksiden sana sini, kita tak marah. Dan kita sentiasa positif. Sebab kita tambah ayat tu, lain kali. Itu yang pertama. Yang kedua, rumah jadi neraka, rumah jadi bergolak sebab kita suka tolak anak-anak kita. Kita suka push mereka. Suruh buat tu, tekan sana, tekan sini. Dan bila tolak, anak dia, bila kita belajar fizik, dia akan ada 2 force. Ini Tuhan yang buat ni, kita tak boleh nak salahkan siapa-siapa. Bila kita tolak, dia ada side akan tolak juga. Itu yang jadi neraka tu. Dua-dua beradu kuat. Dan of course kita sebagai ibu dan ayah kuat lah. Jadi kita akan tolak, anak pun reluctant ke tepi. Tapi dalam hati dia bergolak. Dalam hati dia nak marah. Jadi teknik untuk berubah kepada tolak, kita tarik. Kita duduk kat sini, kita duduk di tempat yang betul, kita tarik dia. Dan kita gunalah segala skill kita, kita gunalah segala kepandaian kita untuk tarik anak ni join kita. Contohnya, kita nak suruh anak solat kan, nak suruh anak solat, kita boleh tolak dia. Pergi solat sekarang juga, tinggal semua. TV, dia tengah syok, separuh tengok TV, dia kena tinggal. Kita tolak dia, apa perasaan dia. Dia tak tahu hukum hakam semua, dia akan nak marah. Dia kata, solat ni menyusahkan, solat ni tak fun. Jadi kita kena tarik. Jadi kita kena pandai lah. Kalau anak tengah tengok TV, mungkin terpaksa habiskan dulu, kecuali waktu dah nak habis lah. Dan lain kali, kita guna ayat lain kali kita solat dulu sebelum rancangan tu bermula. Anak pun tak rasa dia kena pressure, tak rasa dia kena ini teknik tarik, daripada tolak kepada tarik. Yang ketiga, kita sebagai ibu dan ayah ni biasa kita banyak bagi arahan. Pergi buat tu, pergi buat ni. Dan kadang-kadang anak dia bila silap ikut arahan kita si ada nombor 1 kena buat ni, nombor 2 kena buat ni, silap buat nombor 3 dulu dah kena marah. Jadi anak pun rasa tertekan, dia rasa rumah ni ya Allah, tak sabar dia nak keluar dari rumah ni. Tapi kalau rumahku syurgaku, anak ibu dan ayah dia kurang bagi arahan tapi dia bagi kuasa. Dia bagi kuasa kepada anak-anak untuk buat. Dia yakin anak dia pandai, dia dah tunjuk ajar anak dia. Kalau anak buat silap, dia balik pada nombor 1 tadi. Dia tak marah, tapi dia ajar. Cantik. Bila anak-anak dapat kuasa, dia seronok. Memang dia akan buat silap. Tak apa. Anak-anak yang banyak buat silap, itulah anak yang pandai sebenarnya. Sebab dengan banyak silap, kita akan banyak mengajar dia. Tapi kalau anak yang ikut arahan, kita tak tahu. Dia ni buat silap ke tidak. Kerana dia hanya mengikut arahan. Dia tidak berfikir sendiri. Itu yang ketiga. Saya quickly lah sebab masa pun dah nak habis kan. Kita kena banyak respon berbanding kepada bertindak balas, reaksi. Reaksi ni negatif, respon ni positif. Datuk sebut pasal Jerman tadi, ada satu pepatah Jerman kata, kalau kita kata bila aku bahagia, aku akan senyum. Bila aku happy, aku akan senyum. Tapi orang Jerman kata itu salah. Itu reacting. Orang Jerman kata, bila aku senyum, aku akan bahagia. Maknanya dia kena senyum dulu. Walaupun dalam hati dia bergolak,
kena senyum dulu, tolak ni, tolak biar boleh jadi senyum. Dan itulah respon sebenarnya. Kalau rumah kita boleh amalkan macam tu, kita ni kadang nak tunggu anak buat baik, dah ikut kata baru kita nak puji. Tak boleh, kita kena puji dulu. Kita kena respon dulu, baru anak akan jadi baik. Lebih kurang macam itulah, ubah sikit. Yang kelima, macam lebih kurang tadi, daripada kita paksa dia, lebih baik kita inspire dia, lebih kepada tolak dengan tarik tadilah. Dan yang keenam saya dah sebut tadi, jangan takut-takutkan anak dengan kuasa kita, tapi biarlah anak hormat kita. Tapi sebelum anak hormat kita, kita kena hormat dia dululah. Macam Ustazah sebut banyak tadi kan, kita buang ego. Tolong isteri, mulakan antara suami isteri dulu. Bila anak-anak tengok, dia tengok, oh best lah ayah, sporting ayah, mak chill lah, bahasa orang muda zaman sekarang kan. Oh ayah kita chill lah, basuh pinggan. Oh hebat kan. Macam pesan, saya ingat kisah Allahyarham Tuan Guru Ni Aziz basuh pinggan. Dia kata saya bukan basuh pinggan, saya nak basuh hati sebenarnya, nak buang ego, nampak tak? Jadi ini orang hebat, dia boleh basuh pinggan, boleh basuh toilet, tak ada masalah. Dan akhir sekali yang ketujuh, tadi kalau nombor 1 kita tambah perkataan lain kali. Satu lagi perkataan magic yang boleh mengubah kita dari suasana neraka kepada syurga. Kita tambah apa-apa kita nak buat, kita tambah perkataan jom. Jom solat, jom makan, jom riadah, jom jalan-jalan, jom. Wah, tiba-tiba hati anak pun berbunga-bunga. Itu saya jumpa Datuk hari tu, saya ajak jom makan roti canai. Satu family saya bawa. Dah Tuhan bagi rezeki, kita jumpa Datuk pula kat situ. Masya Allah. Inilah antara hikmah nak mengubah rumah dari suasana neraka, which is bergolak, panas, tegang, kepada syurga. Iaitu semuanya tenang, positif, anak-anak tak sabar nak berada, dan sesiapa yang berada dalam rumah tu, jiwa dia terubat. Dan besok pagi dia pergi sekolah ke, dia pergi tempat kerja, dia semangat positif. Sebab dah kena basuh dengan sel-sel positif di rumah tadi. Kita semua boleh buat ni semua insya-Allah, tapi memerlukan usaha dalam kembali kepada Datuk. InsyaAllah, terima kasih. Tengok tuan-tuan tiap-tiap satu ni tuan-tuan 7 perkara tu. Kalau kita betul-betul ikut dan kita ikut rasional dia, kenapa dia jadi begitu dan kenapa mesti diterbalikkan, kenapa mesti diunjurkan begitu. Masya Allah tuan-tuan. Sebenarnya inilah this is the science and the arts of family education. Dia ada sains dia ada seni, tuan-tuan, seninya. Ini seninya. Macam juga tadi lah, wolf tadi tu ya. Serigala tu macam mana dia berjalan, seni dia disusun macam mana tuan-tuan dan puan. Jadi maknanya alhamdulillah lah kita dah sampai kepada penghujungnya. Seronok perbincangan ni tuan-tuan dan puan. Dan saya yakin para penonton yang tuan-tuan kalau program yang macam ini tuan-tuan kena tuntun betul-betul, kena konsentrate bila disebut tentang contoh-contoh analogi itu. Cuba tuan-tuan bayangkan. Bila disebut tentang serigala tadi, cuba bayangkan a flocks of serigala berjalan, yang tua-tua di depan, yang sakit-sakit di depan. Cuba tuan-tuan bayangkan macam Ustazah sebut tadi tuan-tuan tentang Nanny 9/11 tadi. Cuba tuan-tuan tengok bayangkan toilet tadi, bayangkan air toilet. Allah tuan-tuan dan puan. Inilah benda. Tapi kalau kita ikut begitu saja tuan-tuan, lapis pertama saja begitu, akhirnya kita menonton macam filem Hindustan lah, tuan-tuan tonton. Lepas tu apa dia? Balik apa dapat? Pengajarannya apa? Yang tersimpan di hati apa? Itu. Jadi sebab itu tuan-tuan, masya-Allah mungkin Ustazah ada agaknya nak penerbitan baru ke, grafik-grafik yang cantik yang baru ke, buku-buku yang diterbitkan. Adakah Ustazah? Sila Ustazah. Okey, saya ada 4 buku Datuk. Cuma saya nak mohon doa daripada Datuk dan juga Tuan Zaid serta beberapa sahabat yang lain, sebab kami sekarang ni sedang buat satu modul yang boleh memberi panduan dan juga membantu ibu bapa dalam menangani orang kata masalah-masalah seksual. Jadi kita buat pendidikan sexuality ataupun bimbingan buat ibu bapa untuk ajar anak-anak dia lah.
di tengah sedang sama-sama bersama dengan tim untuk lakukan. Jadi tolonglah doakan agar ia berjaya dengan lancar. Boleh nanti kita ada satu program Ustazah. Kita ada program malam macam ini ni, satu program khusus untuk pengajaran sexuality tadi yang disebut tu, boleh ke Ustazah? Boleh sangat, insya-Allah. So jadi yang ni Bijak Parenting. Buku saya, ini buku yang ketiga. Saya ada seterusnya yang ketiga ni semua 365 Datuk dan Tuan Zaid. Jadi yang ni 365 anak soleh-solehah, ini sesuai untuk sekolah rendah. Jadi yang dia orang buat homework dan sebagainya kan, untuk pandu dia, bimbing dia, mendisiplinkan dia. Buku ini adalah soleh-solehah. Buku tu sesuai. Kemudian yang ni untuk ibu bapa yang baru, jadi didik anak gaya Nabi. Dia lebih kepada konsep-konsep dan cerita-cerita bagaimana Nabi-Nabi yang sebelum ni kan, contohnya Nabi Ibrahim pun ada, Siti Sarah pun ada kan, kemudian Maryam pun ada dekat dalam ni, untuk lihat bagaimana mereka, konsep dia yang kita boleh belajar daripada mereka lah. Okey, dan yang akhir sekali adalah didik anak remaja. Saya tak dekat sini, salah ambil. Didik anak 365 tips didik anak remaja, yang tu untuk anak remaja kita yang biasanya macam kita rasa liar dan sebagainya kan. Jadi dia ada tips, 365 tips untuk bantu kita ibu bapa macam mana nak tawan balik, macam Tuan Zaid sebut tadi, nak tarik balik kan. Jadi itu semua tips-tips, mudah-mudahan ia bergunalah kepada kita sebagai ibu bapa. Alhamdulillah. Ustazah Hadi suka nombor-nombor ni. Kan ada orang ambil 365 tu untuk tingkap meko pula kata. Apa ni Tuan Zaid, apa ada yang apa ni nak diketengahkan insya-Allah. InsyaAllah. Terbaru tak ada buku, tapi lebih kepada program lah sebenarnya Datuk saya. Cuma sekarang saya dapati banyak demand daripada parents lebih kepada financial, saya tengok. Ini antara buku financial saya tulis dengan pakar jutawan Malaysia je, kalau kenal saudara Azizi Ali kan. Saya Tuan Zaid kena letak kat dada tu sebab dia tak nampak dia di dia macam blur. Thank you. Ya, betul. Sebab tidak dia macam flickering kan. Yang ni banyak saya dapati selepas PKP ni, demand dia naik sikit. Sebab mungkin ramai yang mempunyai masalah ekonomi ke apa kan, ingin belajar. Saya pun sebenarnya financial consultant juga. Jadi saya banyak collaborate dengan saudara Azizi Ali kan, tapi kita buat dalam bentuk keibubapaan supaya bukan untuk kita saja tapi untuk anak-anak kita. Saya cuba tengah sediakan satu program dipanggil Pendekar Ekonomi, di mana kita cuba melatih anak-anak kita dari kecil ni supaya cerdik wang lah, bijak wang. Sebab kalau bangsa lain dia dah lama dah dia ajar anak dia. Kita umat Islam kadang nampak terlalu mewah, anak-anak tu tak diajar value of money semua kan. Jadi benda tu akan membawa padah bila anak tu bekerja nantilah, tak ada saving. Saya pernah duduk kedai tayar, tiba-tiba datang satu kereta baru lagi, agaknya 2-3 hari dia nak tukar sport rim. Cantik lagi, dia trade in dekat toke tu, punyalah happy toke tu dapat tayar baru. Lepas tu yang orang muda ni dapat tayar sport rim. Memang saya tengok memang buruk lah, tak sesuai langsung. Tapi bagi dia agaknya nampak cantik dan saya rasa sedih sangat. Inilah anak bangsa kita yang tak tahu nilai duit. Saya ingat 3-4 ribu bayar cash duit tebal tu. Bayangkan dia invest duit tu dalam masa 3-5 tahun je dia dah mungkin boleh beli kereta lain. Jadi itulah yang buatkan saya sedih sebenarnya. Jadi saya insya-Allah kita sama doakanlah. Kita sama itu saya panggil pendekar ekonomi. InsyaAllah dalam sebulan 2 lagi saya boleh launch lah. Bolehlah tadi Ustazah tu dengan pendidikan seksual, dengan pendekar ekonominya dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, peluang banyak ni. PKP pun nampaknya dah geda dan semakin geda. Kita harap, tadi saya tak dengar, tadi ada jumpaan PM pukul 4 tadi saya tak dengar apa ceritanya, mungkin ada berita baik kepada kita dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, cukup setakat itu kali ini tuan-tuan dan puan, insya-Allah di TV, di kaca TV tuan-tuan tengok untuk Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan tengok tentang buku-buku yang 3 serangkai itu, dan juga tentang boleh tengok memikirkan untuk anak-anak nursery, first move child care center yang kita sama-sama usahakan. Seluruhnya kalau ada keuntungannya daripada seluruh venture itu, kita masukkan dalam dana tabung Anjung Husnul Khatimah
yang kita akan dirikan tidak berapa lama lagi insya-Allah. Tuan-tuan, selain daripada itu saya nak tunjukkan sikit tuan-tuan, ada masa sikit ni. Ini di sijil wakaf tuan-tuan ni. Ini sijil wakaf. Tuan-tuan tengok sijil wakaf ini yang RM10. Tuan-tuan bayar RM10 dapat sijil wakaf. Ini wakaf untuk Anjung Husnul Khatimah. Ini wakaf dia. Kalau tuan nampak tu. Kemudian tu yang ini yang RM50, dia pernah ada juga yang RM50 ni. Sijil wakaf yang RM50. Wakaf tunai dia panggil untuk kita gunakan untuk mendapatkan dana bagi kita membangunkan Anjung Husnul Khatimah insya-Allah. Tuan-tuan dan puan besok pagi jangan lupa tuan-tuan pukul 7. Pukul 7 tuan-tuan dan puan saya masih lagi bercerita mengenai amalan-amalan yang ditolak. Amalan-amalan yang ditolak. Besok tak salah saya nak cerita mengenai salah satu amalan yang kita lakukan boleh menolak tuan-tuan, boleh menolak kebaikan kita bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ialah memutuskan tali silaturahim di antara kita. Besok pagi tuan-tuan dan puan kita jumpa pukul 7 besok insya-Allah. Dan besok pada pukul malam tuan-tuan dan puan insya-Allah macam biasa pukul 9 suku kita bertemu lagi dalam program dengan tuan-tuan. Saya mempunyai teman-teman saya sendiri, ahli-ahli panel kita daripada berbagai-bagai bidang untuk berbincang bersama-sama dengan tajuk-tajuk yang lain pula tuan-tuan dan puan. Cukup setakat itu. Terima kasih yang tak terhingga kepada Ustazah Isfadiah dan terima kasih kepada Tuan Zaid Muhammad yang telah bersama dengan kita. InsyaAllah 2 minggu lagi rasanya kita berjumpa kalau tidak ada orang melintang. Tapi salah satu masanya nanti Ustazah, saya nak bincang dengan Ustazah macam mana caranya kita bincang dalam 1 jam setengah yang disebutkan tadi pendidikan seksual Sexuality. Sexuality itu kita tengok. Sebab itu pun penting dan pada masyarakat tuan-tuan berbagai-bagai conception, perception, misconception tentang bila sebut aja pendidikan seks, tuan-tuan kita sukar nak terima dan sebagainya tuan-tuan. Jadi cukup setakat itu. Jumpa lagi tuan-tuan. Salam kepada kami, salam kepada keluarga semua. Mudah-mudahan malam ini malam yang bahagia untuk kita, siang hari pun siang hari yang damai untuk kita insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk. Terima kasih semua.